Hari ni saya nak share lah juga kenapa saya kena ban dekat YouTube selama 8 hari. Saya akan bagi tahu sebab dan punca kenapa saya boleh kena ban. Assalamualaikum semua, selamat datang ke Cikgu Uluan Siapa Degil Saya Rotan. Sepanjang 8 hari ni saya tak boleh nak post apa-apa video, saya tak boleh nak post dekat dalam community tab saya tak boleh nak buat polling apa-apa, tak boleh dalam masa 8 hari ni. Kalau korang nak tahu, sebenarnya YouTube ni dia ada dia punya orang kata apa, tindakan ataupun kita panggil sebagai strike. Strike ni boleh jadi strike copyright ataupun strike community guideline. Kalau macam saya kena kepada community guideline ini. Community guideline ni lebih kepada garis panduan umum. Tapi kalau macam copyright, mungkin kalau macam kita gunakan lagu-lagu copyright orang ke, kita ambil video orang, kita upload balik ke apa-apa, itu dalam konteks copyright strike. Kalau saya, community guideline strike. So, daripada mana Cikgu Luan tahu saya kena ban tu semua? Saya akan pergi dekat YouTube studio saya. So, kalau saya tekan kat sini, dan saya akan ambil YouTube studio, straight through pun kita akan nampak channel violation. Dia bagi tahu kat situ active community guideline strike. So kalau kita tekan kat sini, okay, one of 3 community guideline strike. Your content was removed due to violation of community guideline. Saya ada terlanggar beberapa syarat-syarat guideline. Strike expire after 90 hari and deleting the video will not remove the strike. Okay, so kalau kita tengok konten yang saya kena strike itu adalah 2 konten. Okay, pada Februari 2, saya dah kena dah sebenarnya. Okay? 3 cara download background music free copyright. Dalam atas konteks, contohnya dia kata kat situ, harmful or dangerous content. Nampak tak? Nampak orang kata apa, polisi ni seolah-olah nak mengatakan Cikgu Luan ajak orang berperang ataupun buat something yang bisa kata self-harm ke, ataupun spread kebencian ke apa. Tak ada. Memang tak ada. Nanti saya akan bagi tahu kenapa dia bagi polisi yang macam ni. Dan strike yang paling latest adalah pada 26 Jun. Okay? Cara mudah download YouTube. Sama juga, polisi dia adalah harmful or dangerous content. Kalau korang tengok, dua-dua video ni saya kena, dia ada pattern yang sama, which is cara download. Cara download background music, cara download video YouTube. So, what's going on here? Apa yang Cikgu Luan buat silap? Okay, kalau itu kan sebenarnya, kita boleh appeal. Appeal ni maksudnya kita macam buat permohonan balik. Mengatakan, oh YouTube, you tersalah. Kata apa, detect. Saya tak buat konten yang menyalahi apa-apa polisi. Tapi dalam konteks yang Cikgu Luan buat ni, memang bila Cikgu Luan tengok balik, polisi tu memang menyalahi undang-undang YouTube lah. Tapi just in case kalau macam korang nak appeal, let's say lah kalau korang kata benda tu tak betul, kita akan tekan appeal. Lepas tu submit and appeal. Lepas tu korang akan diminta untuk kata apa, explain lah the reason for your appeal. Right, self-explanatory saja. So mari kita buka kita punya polisi tadi. So, polisi harmful or dangerous content. So, bagusnya YouTube dia bagi tahu siap-siap polisi tu macam mana, dan ada pula dia bagi video dalam ni. Harmful or dangerous content polisi. Tapi kalau kita play daripada awal sampai habis, When do those dia basically untuk video ni memang akan nampak konten-konten yang very self-harming, yang spread kebencian lah, what not. Tapi kat mananya Cikgu Luan salah? Cikgu Luan salah dekat bahagian sini. Kalau kita scroll ke bawah sikit, what's the policy means for you? Ada banyak. Extremely dangerous challenge, dangerous threatening prank, instruction to kill or harm, hard drug use, eating disorder, violence. Sampailah kalau kita tengok dekat bawah ni, bypassing payment for digital content or services. Showing viewers how to use apps, website or other information technology to gain unauthorized free access to audio content, audio visual, full video game, software, streaming service that normally require payment. Dia dalam konteks digital ni lah. Bermaksud Cikgu Uluan ataupun content creator yang lain tidak dibenarkan untuk buat tutorial cara nak download YouTube. Nah, kenapa tak boleh nak buat cara download YouTube pula kan? Sebab macam ni je. Dalam konteks bisnes, YouTube ni dia dah ada sistem yang mana korang boleh download video secara offline. Okay? Dia memang dah boleh. Cumanya tak boleh download semua. Contohnya macam music video, korang tak boleh download. Betul tak? Sebab tu orang ada juga galakkan gunakan website lain. Tapi saya tak nak sentuh lebih-lebih. Nanti YouTube sekali lagi strike saya lah. Dan ada contohnya korang pergi promote software crack. Pun tak boleh juga. Korang share movie. So saya rasa dia dalam konteks bypassing payment for digital content or services ni lah. Tapi dalam keadaan Cikgu Luan kena dah sekali sebenarnya. Macam saya cakap tadi, pada Februari 2 ni, 2 Februari ni Cikgu Luan dah kena sekali. Satu dah kena, tapi lepas beberapa bulan kemudian saya kena sekali lagi. That's where saya kena 1 daripada 3 strike. Dia ada 3 strike ya geng. Saya baru kena 1. Satu ni tindakan dia adalah
dia akan bagi tahu lah, saya tak boleh nak post 8 hari. Kemudian kalau saya buat lagi, saya akan dapat strike yang kedua, which is dia akan bagi tahu kat situ. If this happens again, you won't be able to do things like upload, post or live stream selama 2 minggu pula. Lebih kurang macam tu. So, kalau 3 saya tak sure lah tindakan dia apa. Tapi bila dah last sekali, kalau korang masih lagi berdegil, saya assume korang punya channel akan demonetize ataupun kena delete. Now, tu je lah kot untuk video kali ni. So, moral of the story is that janganlah buat macam Cikgu Luan buat. Kepada sesiapa yang pernah mengajar cara nak download YouTube, korang pun pergi buat tutorial cara nak download sekian-sekian, cara nak download sekian-sekian secara illegal. Maksudnya, kalau sekadar tutorial cara nak install YouTube ataupun cara nak install Netflix, masih lagi okey. Tapi, kalau korang galakkan untuk download video tu, menyebabkan bisnes YouTube tu mungkin sedikit berkurang. Orang pun macam bila dah download video YouTube tu, buat apa orang nak tengok YouTube lagi kan? So, bila kurangnya traffic ke YouTube, obviously diorang tak boleh nak cari makan lah, sebab diorang buat bisnes based on views anda. So, tapi sebelum saya nak end saya punya video, saya punya ban ni 8 hari, kemudiannya dia ada tamat tempoh tau. Maksudnya, dalam desktop saya ni dia bagi tahu, strike on Jun 26, expires on September 24. Okay, tak silap saya, ini saya belajar daripada ML Studio tak silap saya. Dia kata, Mak Luffy kata, kalau hang dah lepas daripada tamat tempoh, nanti korang punya community guideline strikes korang daripada 1, dia akan jadi kosong balik. Dia akan jadi clean slate balik lah. Tapi warning ni tak silap saya akan berkekalan. Maksudnya kita akan nampak lah kita pernah buat certain tindakan. Tapi yang ini sila betulkan saya sekiranya saya salah. Sebab yang ini pun first time saya kena. So saya assume kalau kita dah lepas tarikh September 24, kalau kita tak upload apa-apa lagi konten yang menyalahi polisi undang-undang YouTube, so kita akan clean slate balik lah. So now you know, Cikgu Luan pun belajar on the hard way. Saya harap janganlah korang macam, oh saya pun nak belajar macam mana Cikgu Luan kena jugalah supaya saya boleh belajar juga macam ni. Tak payahlah. Saya dah kena, harapnya anda tak kena jugalah. Okay, supaya anda boleh teruskan buat konten-konten yang super gempak. Tu je lah kot untuk video kali ni. Apa lagi you guys nak tahu berkenaan dengan video shooting, video editing, korang boleh roger dalam komen supaya saya boleh buat video based upon request you guys. Okay, special sikit. Saya Cikgu Luan, sabar lagi, saya Hutan.